Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat sidang penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah pagi ini dalam kuliah subuh kita akan meneruskan perkongsian ilmu dan tajuknya berkaitan dengan hadis 40. Dan tajuk yang kita akan fokus pada pagi ini ialah sambungan huraian hadis ke-40, hadis yang bernombor hadis yang ke-23 yang bertajuk setiap kebaikan adalah sedekah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pagi ini pagi Isnin, pagi yang berkat. Tanya kepada yang berpuasa pada hari ini, apa khabar COVID-19 pada hari ini? Harap semuanya beransur pulih daripada semua musibah. Ada sedikit perkongsian maklumat tentang COVID-19 ini seperti mana yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan TKM semalam, melaporkan ada 3,731 kes positif baru yang menjadikan jumlah kumulatif kes jangkitan wabak COVID-19 ini sebanyak setakat ini 242,452 kes dalam tempoh setahun. 242,000. Banyak tak tuan-tuan? Jadi di samping itu juga ada sedikit penguranganlah daripada semalam, iaitu ada 3,723 kes baru yang dilaporkan, dan ada sebanyak 292 kes yang kini dirawat di unit rawatan rapi ICU, dan ada yang 140 kes yang memerlukan alat pernafasan. Takziah juga diucapkan kepada ahli keluarga yang kehilangan ahli keluarga pada semalam, iaitu direkodkan 15 kes kematian, menjadikan semua jumlah kematian membabitkan jangkitan COVID-19 ini setakat ini sebanyak 872 kes. Sudah 872 kes. Alhamdulillah ada juga kes pulih, iaitu sebanyak 3,369 kes direkodkan, yang menjadikan jumlah sembuh sepenuhnya sebanyak 190,339 kes setakat semalam lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat COVID-19 ini daripada kita. Kita berdoa kepada Allah supaya dihilangkan musibah ini dan supaya kita dapat kembali mengikuti kehidupan normal seperti biasa, insya-Allah. Pada masa yang sama juga kita kena berhati-hati kerana pihak kerajaan sedang ataupun telah meningkatkan dalam cadangan untuk meningkatkan kompaun denda berkaitan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ini, supaya kita semua ni tidak hilang duit, rugi kerana hilang duit saja-saja. Jadi untuk mengelakkan daripada kita terkena ataupun kita didenda ataupun kita ditangkap, tak ada lagi dah denda-denda masuk bawah kad dan terus ke mahkamah kalau ikut yang diberitahu oleh Menteri Keselamatan semalam, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi senasihat kita kepada semua sidang hadirin sekalian supaya, kerana kes ni masih lagi tinggi dan berada di sekeliling kita, jadi kita perlulah mengawal diri sendiri demi keselamatan semua, diri sendiri, ahli keluarga, masyarakat dan negara. Kalau tidak ada keperluan, tidaklah kita duduk di rumah, kecuali kalau orang yang terpaksa keluar untuk mencari rezeki,
kemajuan ekonomi, patuhilah SOP yang telah ditetapkan kerajaan, iaitu mengelakkan kawasan yang sempit, sembang jarak yang dekat, dan amalkan 3W, wash, wear dan worn, basuh kerap, pakai mask, dan juga larangan daripada pergi tempat yang ramai. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu adalah peringatan yang sentiasa diingatkan kepada kita, yang diminta oleh pihak kerajaan supaya kita mengingatkan diri kita jaga diri kita, dan kita akan menjaga orang lain, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, hadis yang kita baca, hadis yang ke-23 ini berkaitan dengan sedekah, atau semua kebaikan itu adalah sedekah. Kita ulang balik hadis yang kita baca semalam dan kita akan sambung huraiannya. Hadis yang ke-23 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abi Malik ini? Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir Alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Ucapan zikir Subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Dan sembahyang itu cahaya, sedekah itu saksi, sabar itu sinaran, dan Al-Quran itu adalah hujah bagimu dan hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sambungan kepada hadis yang kita baca ini, ialah saya ingin fokuskan huraiannya berkenaan dengan zikir. Zikir yang disebut tadi, iaitu zikir dan subhanallah walhamdulillah. Zikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kita tengok, untuk menggambarkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, ialah dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah, terutamanya dengan perkataan dan lafaz yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala zikir ini akan memberatkan timbangan amalan kebaikan di akhirat dan akan mengatasi timbangan kejahatan. Oleh sebab itu, orang yang banyak berzikir akan tergolong dalam golongan orang yang terselamat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya jika puji-pujian itu disertakan dengan penyucian, dengan pembersihan, dengan pengagungan, dengan pentauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi. Ini maksudnya, alhamdulillah ini dia memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Dalam riwayat Muslim dan imam-imam lain meriwayatkan dengan lafaz yang lain, disebut at-tasbihu wat-takbiru mil'us sama'i wal ardi. At-tasbihu wat-takbiru mil'us sama'i wal ardi. Tasbih dan takbir itu sepenuh langit dan bumi pahalanya. Dalam riwayat Imam Tirmizi pula dengan lafaz wala ilaha illallah laisa laha dunallah hijabun hatta tasila ilaihi. La ilaha illallah itu tiada yang menghalangnya daripada sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok banyak hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan keempat-empat lafaz Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebagai contoh, dalam Musnad Ahmad rahimahullah ta'ala
daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Barang siapa yang berkata Subhanallah, akan ditulis baginya 20 kebaikan dan digugur daripadanya 20 kejahatan. Sesiapa yang membaca kalimah Allahu Akbar akan mendapat seperti itu juga. 20 kebaikan dinaikkan, 20 kejahatan dihapuskan. Begitu juga sesiapa yang berkata la ilaha illallah akan mendapat sedemikian juga. Dan sesiapa yang berkata alhamdulillah pun akan mendapat sedemikian juga. Siapa yang berkata alhamdulillahirabbil alamin dengan sendirinya, maka akan ditulis baginya 30 kebaikan dan digugurkan daripadanya 30 kejahatan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perkara ini kita sudah tahu dan kita tahu. Cuma kadang-kadang kita terlupa untuk kita mengucapkannya, kita mengungkapkannya di mulut kita. Oleh sebab itu, sesiapa yang mengucapkan perkataan-perkataan di atas dengan lidahnya, dalam keadaan percaya, yakin, beriman kepadanya dengan sepenuh hati dan jiwa, bahkan menghadirkan pengertiannya dalam pemikiran dan juga dalam akalnya, maka insya-Allah dia akan mendapat pahala yang banyak. Kerana jika diukur dengan keluasan atau bentuk tertentu, pahala tadi, nescaya dia akan memenuhi ruangan di antara langit dan bumi, dan sebenarnya akan menjadi tangga baginya untuk menuju ke darjat yang lebih tinggi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Al-Imam Tirmizi ada meriwayatkan daripada Ibnu Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama' hatta yufdiya ila al-'arsy ma ijtanabatil kaba'ir." Majtanabatil kaba'ir. Ma ijtanabat al-kaba'ir. Yang bermaksud tidak ada seorang hamba yang mengucap la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu ke langit sehinggalah dia dapat sampai ke arasy. Selama mana dia meninggalkan ataupun dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ucapan zikir kita ini akan sampai pahalanya. Dengan syarat kita tak campurlah antara kebaikan ini dengan kemaksiatan. Maksud kalimah arasy di sini ialah atap syurga Firdaus yang tertinggi. Syurga Firdaus itu syurga paling tinggi. Nak sampai ke syurga Firdaus ni, kita tak tahulah berapa lama perjalanannya, sebab syurga yang paling rendah pun begitu luas. Dan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW memperingatkan kita, kalau kita nak minta syurga, mintalah Firdaus al-A'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la minal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, kurniakanlah kepadaku syurga Firdaus yang tertinggi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, para ulama mengatakan bahawa keempat-empat kalimah ini adalah amal soleh yang kekal faedahnya. Al-baqiyatus salihat, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda, anak pinak itu adalah perhiasan hidup di dunia. Dan amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Allah sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas dalam yang memberikan pengharapan khairun amala, surah Kahfi. Jadi itulah amalan yang berkekalan, berkembang, bahkan dia menjadi baja ataupun menjadi pohon-pohon yang kita tanam di dalam syurga dengan benihnya sendiri, dengan cita rasa tersendiri. Itulah zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi amalan ini akan berkekalan insya-Allah, berkembang, bertambah besar dan dalam bentuk pahala. Oleh itu dia lebih baik daripada harta kita, akan menjadi lebih baik pada isteri ataupun anak-anak kita. Kan? Sebab semuanya itu akan berakhir, akan tamat bila sampai masanya. Harta akan hilang bila sampai masanya, akan pudar, akan lusuh, akan habis, akan hangus. Begitu juga anak dan isteri ini akan pergi. Boleh jadi pergi seketika, boleh jadi pergi selama-lamanya.
perpisahan seketika, perpisahan selama-lamanya. Tetapi yang kekal bagi kita ialah zikir. Ingatan kepada Allah itu yang pahalanya akan berkekalan, al-baqiyatus salihat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, begitu juga kalau dilihat kepada huraian hadis ini, orang yang berzikir ini akan mendapat ketenangan hati. Ketika kita berzikir kepada Allah, hati dihadirkan. Dan cuba kita fahami pengertiannya sedapat mungkin, supaya zikir itu boleh memberi kesan dalam jiwa kita, jiwa orang Muslim. Dan hati ini akan menjadi tenang. Dan perjalanan hidupnya akan menjadi lurus bila ada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala firmankan dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan tenang hatinya dengan zikrullah, maka tenang tenteramlah hati-hati manusia dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita jangan terpedaya, jangan tertipu untuk mencari ketenangan, terpaksa pergi ke night club, minta kerajaan buka balik night club. Banyak sangat permintaan. Di mana orang minta buka masjid. Ada juga permintaan supaya buka night club, buka pasar-pasar malam. Yalah, kalau pasar malam tu mungkin ada sebagai mata pencarian bagi setengah di kalangan kita. Di night club ni, kalau semata-mata nak mencari hiburan, sebenarnya hiburan ataupun ketenangan itu tidak ada pada hiburan yang melalaikan. Ketenangan itu akan ada pada hati yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendapat ketenangan itu, sepatutnya kena memperbanyakkan zikir, bukan mencari kelalaian di night club dan sebagainya. Walaupun sampai pukul 10 malam, tak ada ketenangan sebenarnya. Bahkan mungkin akan ada lagi orang-orang yang mati disebabkan dilanggar oleh pemabuk-pemabuk hasil daripada night club. Semalam pun ada kes baru, orang mati dilanggar kerana dilanggar oleh pemandu mabuk. Penunggang motosikal dilanggar oleh pemandu mabuk. Waliyazubillah, supaya kita semua ni tidak bersama, tidak bersetuju hati dan perkataan bila kita melihat kemungkaran yang berlaku di hadapan kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, untuk mendapat ketenangan itu, seperti mana yang disarankan oleh Nabi SAW, perbanyakkan zikir. Orang mukmin amat perlu kepada hati yang tenang dan jiwa yang mantap. Bagaimana untuk mendapat dua perkara ini? Dia mestilah memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa mempunyai hubungan dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita menarik pertolongan, untuk menarik pertolongan daripada Allah, dan juga untuk mendapat kemenangan daripada Allah. Dan kita juga nak memohon keampunan daripada Allah. Kita dah masih lagi dalam perjuangan, dalam peperangan menentang COVID ini. Kalau dalam peperangan ini kita masih lagi lupa Allah, masih lagi tidak ingat kepada Allah, masih lagi ingin lari daripada Allah, bagaimanakah pertolongan daripada Allah itu akan datang kepada kita, akan sampai. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, justru itu Allah akan mengurniakan kelebihan dan rahmat kepada kita, akan memberi taufik untuk kita melalui jalan petunjuk dan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah ada caranya. Ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutannya sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Wallazi yusalli 'alaikum, dialah yang memberi rahmat kepada kamu, wa malaikatuhu, begitu juga para malaikat berdoa untuk kamu, liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan kamu semua daripada gelap gelita kufur dan maksiat
ila nur, kepada cahaya yang melimpah-limpah, cahaya yang terang menerang, cahaya iman dan rahmat. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Ta'ala sentiasa melimpahkan rahmatnya kepada orang beriman di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, habislah berkenaan dengan zikir. Kemudian sambungan hadis ini juga berkenaan dengan solat itu cahaya. Was-salatu nurun. Solat itu cahaya. Sebagaimana yang kita tahu, orang duk bincang, duk discuss hari ini tentang solat, isu penjarakan dan sebagainya. Ini kita mengingatkan diri sendirilah bahawa solat kepaduan inilah solat yang tetap dan ialah di antara rukun Islam yang asas. Itu adalah untuk kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat itu adalah cahaya yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang yang melakukannya. Dan solat itu akan mencegah manusia daripada terjebak ke dalam lembah maksiat dan akan memberikan petunjuk ke arah jalan istiqamah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Fahsya yang keji, munkar munkarlah kan. Yang keji ni apa contohnya? Sekarang ni orang suka melawak, suka apa? Mengeluarkan perkataan-perkataan yang lucah dan sebagainya. Itu di antara perkataan-perkataan, itu antara perkara-perkara fahsya. Dan Nabi SAW sangat tidak menggunakan, sangat jauh daripada akhlak yang fahsya ini. Laisa mutafahishan. Tidak pernah pun bercakap perkataan-perkataan yang lucah hingga dijadikan gurauan. Walaupun gurauan ialah gurauan yang macam-macam lah, hingga mengaibkan diri sendiri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya yang tak nampak, cahaya maknawi yang menyuluh jalan hidayat dan kebenaran. Orang yang salat ini dia akan dapat cahaya dalam kehidupannya. Cahaya yang menyuluh jalan yang lurus dan selamat. Salat juga memberi keunggulan dan keindahan kepada mukmin ketika hidupnya di dunia ini. Dan salat juga akan menjadi cahaya di wajahnya pada hari kiamat. Bagaimana disebut dalam Al-Quran, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya amal soleh, cahaya iman. Cahaya iman mereka itu bergerak, yas'a, bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Di sebelah mereka wa bi aymanihim. Perkara ini berlaku tuan-tuan disebabkan kerana mereka sentiasa beristiqamah. Mereka sentiasa beristiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdiri di hadapan Allah dengan penuh khusyuk dan tunduk setiap hari 5 kali sehari sekurang-kurangnya. Maka dengan itu hubungannya dengan Allah baik. Begitu juga hubungannya dengan makhluk akan bertambah baik. Hablum minallah dan hablum minan nas. Akhlak, qudwah, sifat waraknya, sifat takwanya akan lebih baik daripada orang lain. Dan Allah Ta'ala akan menerimanya. Dan akan menjadikan wajahnya bersinar-sinar. Sebagaimana disebut, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mukanya ada menunjukkan tanda. Tanda mereka sebagai orang yang saleh. Tanda orang saleh ni ada orang kata tanda di dahi kan. InsyaAllah akan ada kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas itu. Sama ada tanda di dahi, tapi janganlah dibuat-buat. Tapi tanda sinar di wajah, sinar orang yang ambil sembahyang. Sebab tu dah sebut kita baca semalam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Faman istata'a minkum an yubtila ghurratahu falyaf'al. Umatku akan dikenal pada hari kiamat nanti dengan kesan wudu'. Tanda kesan wudu'. Ada tanda. Kalau biasanya kalau kuda dia ada ghurrah, dia ada tanda di atas dahi tu, jadi dia boleh dibezakan antara kuda-kuda yang lain. Begitu juga di akhirat nanti orang yang berbilion manusia di akhirat nanti
nak dikenal orang-orang ahli salat ini, ahli wuduk ini, bila anggota wuduk mereka itu bersinar-sinar. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda yang menunjukkan mereka itu orang yang soleh terdapat pada muka mereka. Kesan dari sujud dan amal ibadat mereka yang soleh. Disebut dalam hadis Nabi SAW, At-Tabarani mengeluarkan sebuah hadis daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi SAW, "Idza hafaza al-'abdu 'ala salatihi فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظ الله كما حفظتني وصعد بها إلى السماء ولها نور تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها." Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maksud hadis ini ialah bila seorang hamba memelihara sembahyangnya, lalu dia menyempurnakan wuduknya, rukuknya, sujudnya dan bacaannya, maka sembahyang itu akan berkata kepadanya, "Semoga Allah memeliharamu sebagaimana kamu memeliharaku." Dan solat ini akan naik ke langit, dan dia akan dapat naik ke langit dengan solatnya yang mempunyai nur tadi. Dan bila solat itu sampai kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberi syafaat kepada Tuhannya. Kemudian muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada satu lagi ganjaran kepada orang yang solat berjemaah ini di masjid. Walaupun masjid sekarang ini ditutup, tapi kita buatlah masjid di rumah kita, musalla di rumah kita. Dia akan dapat nur. Sebagaimana disebut, bila seorang muslim itu memelihara, menjaga solatnya dengan melakukan secara berjemaah. Kalau dulu kita solat berjemaah di masjid dengan kawan-kawan, dengan ahli qaryah. Sekarang ni jangan kita tinggalkan solat berjemaah di rumah. Jangan kita mendesak kerajaan sebagaimana orang yang mendesak supaya dibukakan night club. Kita pun mendesak. Night club boleh buka, masjid pun boleh buka. Kita kata, ikutlah SOP. Benar. Bila sampai masanya akan dibuka. Dan pernah dibuka sebelum ini pun. Tetapi sambutannya tidaklah seperti yang diharapkan. Tapi kita kekallah berjemaah di mana saja kita berada, sekalipun berada di rumah. Kita berdoa, kita berjemaah bersama anak-anak dan isteri. Kerana ganjarannya kita akan dapat nur berjemaah itu. Jika jemaah itu kita lakukan di masjid, maka sempurnalah nur itu, dan itulah kejayaan serta kemenangan. Dan orang yang melaksanakannya akan dapat memasuki syurga bersama-sama dengan orang yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaannya, "Man shalla as-salawatil khams fi jama'atin jaza 'ala as-sirati kal baraqil lami' fi awwal zumratin min as-sabiqin wa jaa'a yawmal qiyamati kal qamari lailatal badr." Barang siapa yang bersembahyang 5 waktu secara berjemaah. Yalah, kalau di rumah pun berjemaah dengan anak dan isteri, ataupun di masjid, musalla dengan imam dan ahli qaryah, maka dia akan melalui tiang sirat seumpama kilat yang bercahaya. Bersama golongan pertama dari kumpulan orang yang memasuki syurga. Ini first batch yang masuk syurga, dia akan sekali dengan mereka. Dan dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan wajahnya bercahaya seperti mana bulan purnama. Bulan purnama bila? Malam ke-15. Lailatul Badr. Pada waktu itu, nampak penuhlah cahaya bulan purnama. Kemudian ada satu lagi riwayat sahabat Nabi SAW disebut, Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulam. Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajidi bin nuri tami yaumil qiyamah." Bin nuri tami yaumil qiyamah. Berikanlah berita gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kepada orang yang berjalan dalam gelap menuju ke masjid semasa di dunia. Ini ganjaran-ganjaran yang jangan kita terlepas. Kalau kita pernah lakukannya, insya-Allah itulah pahala pencen kita bila sekarang kita tak boleh keluar rumah dah.
Nak pergi ke masjid, masjid pun tutup. Jadi kalau kita pernah melaksanakannya, itulah pahala pencen kita. Walaupun kita tak buat kerana ada halangan dan keuzuran, tapi kerana kita pernah laksanakannya satu masa dahulu, Allah Ta'ala tetap mengira itu sebagai pahala. Macam kita bekerja daripada rumah lah, work from home. Walaupun kita tak keluar pergi bekerja di office, tapi gaji tetap dapat daripada majikan kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan solat ini. Antaranya menjadi penyejuk mata dan penghilang kesusahan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis salah, waju'ilat qurratu aini li fis salah." Menjadikan penyejuk mataku dalam salat. Nabi akan mendapat ketenangan dan dapat ilham dan dapat kerahmatan bila Nabi berada dalam salat. Nabi menghadapi masalah, Nabi akan berwuduk dan Nabi akan sujud kepada Allah, dan di sana dia akan dapat ketenangan. Begitu juga Nabi mengajak para sahabat, "Ya Bilal, aqimus salah wa alihna biha." Wahai Bilal, wahai Bilal, ajaklah kepada salat, rehatkanlah kami dengan salat itu. Ada orang yang mendapat ketenangan, dapat kerehatan dengan salat. Ada orang tidur, dapat kerehatan. Tapi ada orang, bila dia kesusahan, kekesutan, maka dia pun berwuduk, sejukkan badannya dengan anggota wuduknya dengan air, yang dia salat rukuk kepada Allah, dua rukuk, 2 rakaat, sujud kepada Allah, dia mendapat ketenangan di situ. Mudah-mudahan ini menjadi terapi bagi kita yang berhadapan dengan situasi-situasi getir, situasi-situasi yang sukar. Maka kita dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan kita memperbanyakkan solat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, banyak lagi hadis-hadis lain dan sambungan tentang hadis tentang sedekah itu keterangan, begitu juga sabar itu belia, begitu juga Al-Quran hujjatul laka aw alaika, dan begitu juga hadis tentang penyaksian manusia ini, fabi'un nafsahu kama umumika. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Cukup setakat itu dulu untuk pagi ini. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhirilah tazkirah kita ini dengan doa, dan kita ajaklah kepada kawan-kawan kita supaya sentiasa ingat, sentiasa memesan pesan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, berpesan dengan kesabaran, pesan dengan kebenaran. Kerana orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan, dia akan mendapat pahala kerana pahala orang yang melakukannya. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT supaya kita ini diselamatkan daripada bala bencana. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رافع البلاء ارفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين. Wahai Tuhan, ya Allah yang mengangkat bala, angkatkanlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya dafi'al bala irfa'il bala'a anna wa an jami'il muslimin. Ya Allah Tuhan yang menolak bala, tolaklah bala ini daripada kami dan seluruh umat Islam. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من كلمات اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
wal 'afwu minkum. Jumpa lagi. Terima kasih muslimin dan muslimat sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.